أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan berbagai-bagai kurniaan, dan antara kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita ketika mana kita masih diberikan ruang, masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan nikmat dan kurniaan ini dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam meneruskan apa yang telah pun menjadi tanggungjawab ataupun kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, menunaikan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, dengan harapan mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita menyambung sebahagian lagi daripada beberapa persoalan yang berkaitan dengan persoalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada beberapa persoalan yang mana kita diwajibkan untuk percaya ataupun beriman dengan persoalan-persoalan yang tersebut. Kita telah pun habis rasanya membincangkan tentang apa yang disebut sebagai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana telah pun kita membincangkan beberapa persoalan ataupun beberapa perkara yang berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada sifat yang pertama hinggalah kepada sifat yang disebut sebagai sifat yang ke-20. Jadi dah pun kita bincang rasanya setakat sifat yang ke-20 yang terakhir yang disebut sebagai kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman maksudnya keadaan Allah itu sifatnya mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Dah pun kita bincang tentang semua perkara yang tersebut. Jadi mana ni kita sambung di muka surat yang ke-30 dalam kitab Risalah Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir dalam edisi yang bertulisan Jawi. Menceritakan tentang persoalan sambungan daripada apa yang telah pun kita bincang sebelum daripada ini. Maka kata pengarang kitab ni, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala keadaan yang berkata-kata, dan tentu tidak keadaan yang bisu. Itu yang telah pun kita bincang hari itulah. Adalah kadang kita kena yakin, kita kena beriman bahawasanya Allah tu keadaan dia ataupun apa yang ada di antara zat yang disebut sifat yang disebut sebagai sifat wajib ialah keadaan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Dalam keadaan
mutakalliman. Itu yang dah pun kita bincangkan hari itu. Dan dalam keadaan bila kita sebut kata Allah tu sifatnya berkata-kata, maka tentulah tidak keadaan Allah yang bisu. Kerana ya tak boleh duduk dua keadaan dalam satu masa. Dia tak boleh ada dua keadaan dalam satu perkara. Maknanya salah satulah. Kalau kata dia boleh berkata-kata, maka dia tak bisu. Kalau kata dia tak boleh bercakap, maka kita kata dia bisu. Itu yang disebut sebagai persoalan yang telah pun kita bincangkan. Baik. Kemudian dinyatakan oleh pengarang kitab ni tentang suatu persoalan ataupun suatu peringatan dalam apa yang disebut sebagai tanbihun. Maknanya maksudnya satu perhatian ataupun kena ambil mana kata kira perkara ni. Apa dia? Bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi ia kepada 4 bahagi. Maknanya sifat-sifat yang 20 yang sebelum ni bermula daripada wujud, qidam, baqa sampai kepada kaunuhu mutakalliman, maka kata para ulama dibahagikan pula kepada 4 bahagian ataupun 4 kelompok, 4 kumpulan. Sifat 20 tadi pecah lagi ataupun kita letakkan setiap sifat tadi di kelompok-kelompok yang tertentu. Baik. Yang pertama kata dia sifat yang disebut sebagai nafsiyah. Biasa kita akan belajar ataupun kita akan tengok maknanya ada sifat yang disebut sebagai sifat nafsiyah. Mana dia? Iaitu wujud. Itu dia. Yang sifat wujud, sifat mula-mula tu yang kita sebut sebagai wujud tu, kalau kita pecahkan lagi ataupun kalau kita maknanya nak bahagikan dalam 4 kelompok ni, maka dia duduk di kelompok yang disebut sebagai sifat nafsiyah. Nafsi. Baik. Sebab apa dinamakan sebagai sifat nafsiyah itu? Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah artinya sifat yang dibangsakan kepada zat. Jadi sifat nafsi itu maknanya benda yang ada pada zat tersebut. Perkara ataupun sifat yang ada pada zat. Maka tu yang dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Artinya, itu kerana apabila disebut wujud, yakni ada, maka selalulah menuju kepada zat. Bermakna yang kata wujud tu, benda tu ada. Biasanya, bila kita sebut, ada bermakna dia selalu, ataupun kita katakan, benda ada itu merujuk kepada sesuatu perkara. Macam kita kata hari ni lah, orang tu selagi mana hidup dia ada sini lah. Kalau kita katakan dia dah meninggal, kita kata tak ada dah. Pasal apa? Pasal kita tak jumpa dah orang tu. Sifat wujud yang ada pada zat dia tu dah tak ada. Kenapa? Kerana dia pun dah tak ada dah. Kerana itulah kita kata dia dah tak ada dah. Contoh kita kata kita cari rumah orang, cari rumah kawan lama, alamat lama lah. Jadi kita pergi jumpa dah alamat tu. Tiba-tiba mana kata pergi-pergi orang lain duduk. Kita kata mana pergi orang ni? Jadi orang baru tu kata dah tak ada dah. Dah tak ada pergi mana? Pindah lah. Jadi bila kata dia dah pindah, kita tak jumpa lagi dah mananya zat dia tu. Kita tak jumpa dah dia tu, maka dia dah kira tak ada. Itu yang sebut yang kita kata sebagai persoalan mana sifat nafsiyah. Sifat ni ada pada zat. Bermakna adalah mana kata zat tu maknanya adalah sifat yang tersebut. Itu yang disebut sebagai persoalan maknanya yang dikatakan tadi. Kerana bila kita sebut wujud itu, maka selalulah menuju, maknanya kita terus kaitkan kepada zat. Misalnya wujud Allah Ta'ala, maka selalulah menuju pengertian kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya ada. Maknanya bila kata ada tu bermakna sifat tadi ada pada sesuatu benda yang kita sebut sebagai zat. Sebab tu disebut sebagai nafsiyah ataupun nafsi ni kita kata sifat pada diri. Sifat pada dirilah. Jadi kalau kita ni pada diri kita lah, tapi pada Allah tu kita sebut pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu sifat nafsiyah. Bermakna kelompok yang disebut sebagai sifat yang kita hubung kaitkan
dengan zat ataupun dengan diri itu ada satu je, wujud. Nah, ya, sifat wujud. Baik. Yang kedua, yang dinamakan sebagai sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Artinya, sifat yang dibangsakan ternafi. Barang yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 5 sifat yang kemudian daripada wujud. Dan iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. 5 pula sifat yang kita sebut sebagai sifat qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah ini dinamakan sebagai sifat salbiyah. Sifat salbi. Baik. Sebab apa? Kerana sifat ni tidak layak ada pada zat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia contohnya makhluk, dia bukan ada sifat qidam. Tak boleh pun kita ni bukan qidam. Kita bukan bersifat dengan sifat baqa. Kita bukan sifat dengan sifat mukhalafah lil hawadith. Pasal kita pun hawadith juga. Makhluk. Kemudian kita tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Dan kita tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah. Jadi bermakna semua sifat ni hanya ada pada zat Allah. Itu disebut sebagai sifat salbiyah. Sifat yang tidak layak ada pada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut sebagai sifat salbi. Jadi bermakna 5 sifat ini, maka dia duduk hanya pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan sebab dinamakan 5 sifat itu sifat salbiyah kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi. Maksud menuju tu mana kita kata dikaitkan. Dikaitkan kepada menafikan barang yang tidak layak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya barang yang tak boleh ada pada makhluk ataupun pada zat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kata sifat salbi tadi. Sifat yang kita tak boleh pakai pada makhluk-makhluk Allah. Itu yang dinamakan sebagai maknanya menuju kepada ternafi. Maksudnya kita menidakkan barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Maksudnya benda yang selain daripada Allah. Maknanya makhluk lah. Tak kira lah kita manusia ke haiwan ke tumbuh-tumbuhan ke apa benda pun yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua tu tak layak untuk ada 5 sifat ini. Tu kita kata dia sifat salbiyah. Kita menolak bahawasanya ada makhluk yang sifatnya qidam. Tak kira, tak boleh. Walaupun mungkin contoh kata dia ni dalam keadaan baqa, contohlah. Dia kekal hidup sampai bila-bila, tak boleh terima. Kerana makhluk bukan begitu sifat dia. Lama-lama dia akan mati, akan musnah, akan rosak. Kerana makhluk tak layak duduk ataupun tak layak ada sifat baqa, sifat qidam, mukhalafah, qiyam binafsih, dan wahdaniyah. Ketika itulah kita namakan sebagai sifat salbi. Mana sifat yang kita tolak, yang kita nafikan. Bermakna benda ini, sifat ni dia tak boleh duduk pada makhluk. Kalau orang kata ada orang sampai dulu, hari ni, sampai hari ni dia hidup, betul lah, tapi nanti dia akan mati. Tak? Makanya dia tak akan hidup sampai bila-bila. Jadi kalau ada kita meletakkan sifat qidam ini atau sifat baqa ini kepada orang, maka itu yang kita tolak. Tak boleh. Kerana apa? Kerana sifat ini hanya layak duduk pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata sifat salbi itu. Benda yang kita tolak. Kalau kita nisbahkan sifat ini kepada makhluk, kita tak terima. Kita tak terima perkara itu. Baik, itu yang dinamakan sebagai sifat salbiyah. Baik. Atau dikatakan tiap-tiap suatu itu maknanya tidak atau bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti qidam, artinya sedia.
maka makna sedia itu ialah tidak ada permulaan atau bukan baharu dan baqa, artinya kekal. Maka makna kekal itu tidak ada akhir atau dikatakan tidak binasa. Demikianlah yang tiga kemudian daripadanya. Itu maksudnya sifat salbiyah. Sifat yang tak boleh duduk pada makhluk. Jadi kita letakkan nama ataupun jenis sifat ni kita sebut sebagai sifat salbi. Sifat yang kita tak boleh letakkan ataupun kita kena nafikan. Kalau ada orang kata bahawasanya ada makhluk ni sifat dia qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Contoh itulah qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah, maka yang ni mana kata tak boleh. Yang ni tak boleh kita terima kerana sifat tu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk makhluk dia. Memanglah kita ada, tapi ada kita tak kekal. Ada kita tak kekal. Kerana kita ada dia punya tempoh-tempoh masa yang Allah beri. Itu yang disebut sebagai persoalan yang dinamakan sebagai sifat salbiyah. Ini maknanya apa yang ulama susunlah. Tapi sekadar kita tahu dah sifat Allah tu 20 tu pun dah mana kata memadai lah. Ni kalau kita nak memperincikan ataupun kalau kita nak bincang dengan lebih lanjut, maka itu di antara perkara yang disebut oleh para ulama dalam membahaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dulu kita sebut dah bahawasanya sifat wajib ni tidaklah terkhusus kepada 20 ni aja. Bukanlah 20 sifat ni aja sifat Allah, banyak lagi. Cuma ulama mana kata meletakkan ni di antara beberapa perkara yang perlu untuk kita yakin. Perlu untuk maknanya kita tahu, mudah-mudahan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang disebut sebagai sifat salbi. Jadi walhasil kata dia, sifat salbiah itu ialah tiap-tiap sifat yang tidak boleh mengerti akan dia itu dengan ternafi dengan tidak atau bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya dinamakan dengan sifat salbiyah. Jadi bermakna kalau benda tu yang tak layak selain daripada Allah, maka kita namakan ni sifat salbiyah. Kita terus nafikan. Tak payah fikirlah dah. Tak payah fikir-fikir. Betul ke tak betul, tak payah. Kalau sebut kata ada manusia yang kekal, automatik kita tolak. Atau kata sifat salbi tadi. Tak payah kita fikir betul ke, cari bukti. Tak ada dah. Kerana apa? Memang tak payah dah tu. Yang kita tolak dengan sendiri dia. Baik. Itu kelompok yang kedua. Jadi bermakna diletakkan oleh para ulama jenis sifat yang kita sebut sebagai wujud, sifat nafsi. Kerana biasanya wujud tu dia merujuk kepada zat ataupun satu benda. Kemudian ada 5 sifat yang lepas daripada tu ulama letakkan dalam kelompok yang dinamakan sebagai sifat salbiyah. Maksudnya kita menafikan bahawasanya sifat-sifat ini ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dah dua maknanya bahagi tadi. Dia kata ada 4. 2 lagi apa? Baik. 2 lagi. Dan yang ketiganya. Yang ketiganya pula dinamakan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Nama kelompok yang ketiga ni ma'ani. Pertama tadi nafsi, nafsiyah. Yang keduanya salbiyah. Yang ketiganya ma'ani. Baik, apa dia yang disebut sebagai sifat ma'ani ni? Artinya sifat yang bangsa ada di zat. Yang kita kaitkan dengan apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iaitu ada berapa? Ada 7. Yang kemudian daripada sifat salbiyah. Satu tadi sifat nafsi. Campur makna kata 5 sifat salbi. Kemudian lepas sifat salbi itu 7 sifat. Lepas sifat salbiyah itu ialah sifat ma'ani. Bermula daripada mana? Iaitu daripada qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam.
Maksudnya sifat-sifat ni dia ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ada kudrah pada zat Allah, ada iradah, ada ilmu, ada hayah, ada sama', ada basar, ada kalam. Itu mana kata sifat ma'ani. Baik. Kenapa? Dan sebab dinamakan 7 itu. 7 mana? 7 sifat tadi. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam sebagai sifat ma'ani kerana tiap-tiap satu daripadanya menuju kepada satu perkara yang ada pada zat Allah. Seperti qudrah. Maka maknanya satu sifat yang ada ia di zat Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira Allah Taala buka hijab, niscaya dapatlah kita melihat akan dia. Tersebut kata dalam keadaan yang disebut sebagai sifat ataupun perkara yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat qudrah, sifat iradah dan semua 7 sifat yang disebutkan tadi. Demikian jugalah yang 6 kemudian daripadanya. Jadi bermakna kalau andai Allah beri izin, itu dia tadi kata. Dalam keadaan maknanya kalau sekira-kira Allah Taala buka hijab tadi, maka dapatlah kita melihat akan dia, akan sifat yang disebut sebagai qudrah tadi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai persoalan sifat yang disebut sebagai sifat ma'ani. Ini sifat ma'ani. Maksud sifat ma'ani itu apa dia? Sifat yang kita letakkan ataupun sifat yang kita kaitkan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 baik. Alhamdulillah. Jadi dah ada berapa? 13. 13 daripada 20 tu dah kita pecahkan kepada 3 bahagian ataupun 3 kelompok. Satu nafsiyah, yang keduanya salbiyah dan yang ketiganya ma'ani. Baik, tinggal satu lagi bahagi ataupun satu lagi sifat, iaitu apa yang disebut sebagai yang keempatnya. Yang keempatnya pula sifat ma'nawiyah. Artinya yang bangsa ma'ani. Yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat Allah, dan iaitu 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani yang tersebut. Iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Baik. Kita namakan pula, kata para ulama, sifat ni dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni kita bangsakan ataupun kita sandarkan, kita nisbahkan kepada sifat ma'ani itu. Maknanya sifat yang ada pada zat Allah tu memang betul-betul ada pada zat Allah. Yang kita sebut itulah. Kita kadang-kadang dalam keadaan orang tadi ada juga dia yang kita sebut sebagai ada kemampuan. Ada kemampuan ataupun ada qudrah. Tapi qudrah dia tu tidaklah mana kata kadang-kadang dia tak dapat nak buat satu benda. Tak. Dia tak boleh nak buat seolah-olah nampak macam ada keupayaan tapi sebenarnya dia tak mampu. Dalam keadaan mana kata ada kekuatan tapi kadang-kadang dia tak boleh nak buat. Tapi sifat Allah ni bukan macam tu. Bermakna bila sebut kata Allah tu qudrah, maka kita kata kaunuhu qadiran. Bermakna memang keadaan Allah tu kuat. Tak ada benda yang Allah tak boleh buat. Tak ada benda yang mananya
dia tak boleh nak buat. Pasal kekuatan yang ada pada makhluk ni kadang-kadang dia tak mana kata tak sentiasa ada. Dia tidak sentiasa dalam keadaan, kita katakan dalam keadaan kalau hari ni dia mampu, besok dia boleh buat lagi, tak boleh. Tak, belum tentu lagi. Kerana keadaan kita bukan macam itu. Itu kita kata sifat maknawiyah tu. Kadang-kadang kita nisbahkan, kita sebut kata kaunuhu. Bila sebut kata Allah tu qudrah, memang keadaan dia qadiran, mampu. Dia boleh buat, tak ada masalah. Tak? Dia boleh buat, tak ada timbul persoalan. Tak dapat dan sebagainya. Begitu juga. Dalam keadaan mana kata, iradah. Sifat Allah tadi ada kehendak dan memang keadaan dia sebagai orang yang sebagai zat yang punya kehendak, bermakna apa juga kehendak Allah akan terlaksana. Tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang boleh menghalang dan sebagainya. Kita kadang-kadang nak buat satu benda terhalang. Baru tadi contoh kata petang-petang nak pergi minum teh, tiba-tiba hujan. Tak boleh pergi ya. Duduk rumah tak boleh ngopi. Tak, dalam keadaan tadi ada kehendak nak pergi keluar dah. Tiba-tiba contoh kata, hujan, jadi terbatal. Tak kehendak kita. Itu kita lah. Dalam keadaan Allah bukan begitu. Bila Allah sebut kata, dalam surah Yasin, fa iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak satu benda, maka jadi. Tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa pun boleh sekat, tak ada siapa pun boleh mana kata-kata apa-apa. Itu kita kena namakan sebagai sifat ma'nawiyah. Bermakna keadaan Allah tu betul-betul. Ya, benar-benar sebagaimana sifat yang kita sebut sebagai sifat ma'ani. Kalau Allah tadi qudrah, memang bersungguh dia tu qadiran, berkuasa. Kalau Allah tu berkehendak, memang sungguh apa yang Allah hendak tu jadi sungguh. Dan seumpamanya lah. Sampai kepada 7 sifat yang kita sebutkan tadi. Itu dia kata tadi. Keadaan tu melekat atau melazim. Bermakna memang jadi macam itu. Dia tak sama macam kita. Dia tak serupa makhluk. Makhluk ni ada yang kita kata orang yang gagah, orang yang kuat, orang yang ada kehendak. Tapi bukan semua apa yang dia nak tadi jadi. Tak? Bukan semua apa yang dia berasa boleh buat, dia tak boleh. Bukan semua benda yang dia rasa boleh buat, dia boleh buat. Ya, jadi ada keadaan-keadaan yang dia rasa dia boleh buat, tiba-tiba tak dapat buat. Ya? Ada benda-benda yang dia rasa nak buat, tiba-tiba dia tak dapat nak buat. Jadi bermakna, itu sifat makhluk ataupun sifat benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita sebut sebagai sifat ma'ani tadi, maknawiyah tadi, bermakna memang sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebut dalam sifat ni kaunuhu, keadaan dia. Keadaan Allah tu bila sebut kata mana kata qudrah, memang sungguh dia berkuasa. Kalau kata dia berkehendak, memang sungguh Allah mana kata mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Begitulah. Hidup, melihat, mendengar, berkata-kata dan seterusnya. Alim ataupun mana kata perkara yang disebut sebagai ada ilmu. Memang Allah tu bila kata apa ni Allah tadi alim, maka kaunuhu aliman. Memang dia tahu sungguh semua perkara. Kita kadang-kadang betul lah tahu juga satu dua benda, tapi ada benda kita tak tahu. Keadaan kita ni tahu beberapa perkara yang kita tahulah. Ada benda yang kita tak tahu, kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila sebut kata di antara sifat ma'ani bagi Allah tadi ialah ilmun, maka memang sungguh keadaan Allah tu orang zat yang mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai sifat ma'nawiyah. Kita sandarkan, yang kita kaitkan dengan sifat yang disebut sebagai ma'ani tadi. Baik. Jadi itulah semua perkara yang disebut oleh para ulama daripada mananya 20 sifat yang kita bincang sebelum daripada ni. Baik. Dan dibilang sifat itu ialah kaunuhu, artinya keadaan. Itu dia tadi. Kita letakkan ada ayat ataupun ada kalimah kaunuhu tu untuk apa?
nak sebut keadaan Allah. Bila sebut kata alim, Allah tu ada pada zat Allah tu sifat ilmu, bagaimana keadaan ilmu Allah tu? Maka menjadikan Allah tu sebagai zat yang aliman, tahu semua perkara. Qadiran, mampu semua, mampu buat semua perkara yang Allah hendak. Muridan, Allah tadi boleh melaksanakan apa yang dia kehendaki. Jadi itu yang disebut sebagai persoalan sifat ma'nawiyah. Baik. Jadi, kata dia, maka kaunuhu atau keadaan itulah yang melazim atau melekat ia akan sifat-sifat ma'ani pada zat. Itulah dia tadi. Bermakna kita memberikan satu penegasan ataupun suatu perkara yang menunjukkan memang sungguh apa yang ada pada Allah tu begitulah. Sebut kata Allah tu alim, maka memang sungguh Allah tu tahu semua perkara. Dia tak macam manusia. Ada juga kita kata orang ni cerdik, orang ni pandai, tapi kadang-kadang ada benda yang dia tak tahu. Tak? Ada mungkin bahagian-bahagian dia tadi dia tahulah kerana dia belajar bahagian itu. Tak? Tapi kalau tanya dia bahagian lain, dia mungkin tak tahu kerana tidak ada ilmu dalam perkara itu. Jadi itu sifat kita, makhluk manusia, tapi Allah tak macam itu. Bila sebut kata Allah tu alim, memang alim sungguh. Memang Allah tahu semua perkara, tak ada yang tersembunyi pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal disebut dalam keadaan ini dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah tu kerana kita meletakkan keadaan, memberikan satu sifat, satu keadaan sifat Allah tu yang sama dengan sifat ma'ani yang kita sebutkan tadi. Maksudnya kalau kata Allah tu alim, memang alim sungguh. Kalau kata qudrah, memang berkuasa sungguh dan sebagainya. Baik. Dan sebab melazim ia akan sifat ma'ani itulah dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah. Adapun qadir, murid, hayyun, sami', basir, mutakallim itu bukanlah ia sifat, bahkan terkena pada zat sendiri. Yang kita namakan sebagai qadiran, muridan, hayyun, sami'an, basiran, mutakalliman tu keadaan zat tu lah. Keadaan yang ada pada zat Allah. Dalam keadaan Allah tu sifat dia apa ni? Antara keadaan dia qadiran, muridan, hayyun ataupun hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi itu maknanya sifat dia tadi itulah sifat maknanya hayah, sifat sama, sifat basir. Itu dia punya basar tu sifat. Tapi bila sifat tu duduk kepada satu benda, kita sebut kata orang yang bersifat. Benda ni sifat tu dia duduk pada satu perkara. Jadi bila katakan mana kata perkara yang kita nak sebut tadi, dia merujuk kepada sifat tu lah. Jadi bukanlah sifat benda tu sebagai sifat, tapi kita mana kata letakkan ataupun kita kaitkan dengan benda tadi. Dalam keadaan itulah yang disebut sebagai persoalan yang disebut sebagai maknanya sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani dan seumpamanya. Baik. Demikian juga kaunuhu yang bersekapung dengan qadir hingga akhir. Itulah dalam keadaan yang serupalah dengan maknanya hingga akhir sifat. Iaitu maka itu bukanlah sifat maknawiyah, bahkan kena pada samarat as-sifat, yakni kegunaan sifat yang diijma'kan akan dia oleh ahli sunnah dan juga golongan Mu'tazilah. Maka ini yang disebut oleh pengarang kitab ni dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan tadilah, pembahagian sifat kepada mana kata empat bahagi. Baik. Maka hendak perhatikanlah engkau bersungguh-sungguh selesailah huraian sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan jalan tafsil, iaitu 20 sifat, dan lawan-lawan punya 20 sifat tersebut pula
dengan dalil-dalil nakli dan juga akli. Jadi kata dia selesailah dalam keadaan 20 sifat yang telah pun maknanya kita sebutkan sebelum daripada ini, dan juga apa pun yang kita sebut sebagai maknanya lawan pada sifat yang wajib, maknanya sifat yang mustahil. Maka disebutkan dululah dalam keadaan kita bincang dalam sifat 20 ni dah disebut oleh pengarang kitab ni sekali dengan sifat mustahil dia. Sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena tahu, kata dia, dalam keadaan memahami ini di antara sifat yang wajib dan yang lain daripada wajib itu dikira sebagai sifat yang mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dibahagikan pula secara ringkasnya tadi kita kata sifat Allah ni kepada 4 bahagian ataupun 4 pecahan. Iaitu untuk kita melihat kepada persoalan mana kata sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disambung pula dengan satu lagi sifat yang disebut sebagai huraian sifat yang ke-21, iaitu jawaz, artinya harus. Jadi bila ada sifat wajib, kemudian bila kata wajib ni maka lawan dia bersifat yang mustahil. Kemudian ada satu lagi sifat yang disebut sebagai sifat harus. Sifat harus. Baik, apa di sifat harus ni? Kata pengarang kitab ni, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuatkan apa-apa mungkin dan harus meninggalkan akan dia. Akan itu akan apa-apa yang mungkin, tidak wajib perbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan akan dia. Itu kata sifat harus. Maksudnya, dalam keadaan kita sebut tadi Allah tu sifat dia qudrah, sifat dia iradah, sifat dia macam-macam. Dan di antara sifat-sifat Allah tadi, Allah mampu mencipta. Allah mampu mengadakan, Allah mampu mewujudkan makhluk-makhluk ini. Tapi bukanlah perkara yang kita sebut sebagai satu kewajipan. Maknanya kalau Allah nak buat, ataupun Allah tak nak mencipta, maka yang tu hak Allah. Itu kata sifat harus tadi. Maksudnya harus, bermakna boleh jadi Allah akan menjadikan satu perkara dan boleh jadi Allah tidak akan mencipta satu perkara. Itu yang dinamakan sebagai sifat harus. Itu yang kita kata tadi, iaitu harus memperbuatkan apa-apa yang mungkin. Maknanya mungkin tu makhluk-makhluk lah. Benda yang boleh jadi, benda boleh tak jadi. Itu kita kata mungkin. Ataupun hari ini kita guna istilah ni sebagai mungkin. Mungkin pergi, mungkin tak pergilah. Tak tahu lagi, benda yang tak pasti lagi sama ada jadi begini, jadi begitu. Jadi kita sebut kata apa-apa yang mungkin ni mana kata makhluk. Ataupun semua perkara-perkara yang Allah nak buat ni, maka Allah boleh buat dan Allah boleh tak buat. Maksud itu yang kita kata sebagai sifat harus. Sifat harus. Jadi bermakna sama ada Allah tadi nak buat ke tak buat ke, maka itu terpulang pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak wajib Allah mencipta sesuatu. Maksudnya itulah. Dalam keadaan kata Allah cipta manusia, Allah cipta segala makhluk ni dalam keadaan berdasarkan kepada sifat harus yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak cipta pun tak ada apa juga. Tak masalah apa pun. Tapi sifat tadilah yang ada pada Allah tadi, maka harus Allah tadi nak mencipta, boleh dia nak buat ataupun boleh dia tak buat. Baik. Jadi dan
Dan dalil atas menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuat mungkin dan meninggalkan dia ini mungkin dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan akan dia ialah kita fikir. Jadi kalau kita nak cari dia punya hujah, nak cari dia punya dalil, nak cari dia punya bukti, mana kata Allah tu bersifat dengan sifat harus. Ataupun ada sifat yang disebut sebagai sifat yang harus pada zat Allah. Sifat harus ni apa dia? Allah boleh buat apa yang dia nak buat dan Allah boleh tak buat apa yang dia tak nak buat. Ataupun apa yang dia tak nak cipta dia boleh buat dan apa yang dia nak cipta pun dia boleh buat. Baik. Jadi kalau kita nak tengok buktinya, kalau kita nak tengok maknanya tanda tu macam mana, maka kata pengarang kitab ni kita fikir. Kita fikirlah, kita guna akal fikiran yang Allah beri pada kita. Baik. Macam mana kita fikir? Gini. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan akan apa-apa mungkin, niscaya tentulah wajib Allah memperbuat atau mustahil perbuat, dan jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin itu jadi qadim. Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Dan iaitu mustahil kerana mungkin itu baharu ada dengan pandangan dua mata kita. Dan jika mustahil perbuatnya, maka tentu mungkin itu tidak ada sedia lagi. Kerana tiap-tiap yang mustahil barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil kerana mungkin sudah ada setengah-setengahnya dengan musyahadah. Kalau begitu, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan akan dia. Wallahu a'lam. Baik. Begini, kata pengarang kitab ni, tadi kita baca apa yang dia tulis lah. Mau kita nak huraikan. Dia kata, kalau kita nak tengok, kalau kita nak tahu sifat harus tu, sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, maka kita fikir. Baik, fikir macam mana? Tengok dua sudut. Pertama, kata dia tadi, jikalau Allah tidak harus memperbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya tentulah wajib perbuat. Jadi sini, kalau kita kata bahawasanya Allah tu maknanya tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan sama ada nak buat ataupun tak nak buat. Jadi natijah dia apa? Mesti buatlah. Tak macam kita tak? Kita hanya diberikan satu kerja aja. Kita tak diberi pilihan. Bermakna kerja tu tak tanda kita kena buat. Itu dia punya adatnya. Itu dia punya sifat yang secara umum. Kerana tidak ada pilihan. Jadi bila tak ada pilihan, jadi wajib. Contoh, kalau kita periksa lah. Kalau kita kata anak-anak kita periksa, kadang-kadang kertas periksa tu dia kata tulis, maknanya jawab 3 daripada 5 soalan. Dia bagi kita 5 soalan. Dia suruh kita jawab 3. Maksudnya, kita jawab apa? 3 ke 5? 3 je lah. Pasal apa? Pasal kita boleh pilih. Jadi kita pilih mana yang senang. Tapi bila dia kata jawab ke 5 soalan, maknanya kita tak boleh pilih dah. Susah ke, payah ke, senang ke, mudah, kena jawab 5. Itu dia kata tadi. Kalau andai kata pada zat Allah ini tidak ada sifat yang disebut sebagai sifat harus, maknanya Allah wajib kena buat. Mesti kena buat. Contohnya, kalaulah pada sifat Allah tu, Allah tidak ada sifat harus sama ada nak cipta makhluk ataupun tidak, bermakna wajib bagi Allah kena cipta. Tak kena buat. Kerana hukumnya macam itu. Macam kita kata tadi lah. Macam soalan tadi. Bila sebut kata 5, nak tanda kena jawab 5, kita tak boleh pilih. Kita tak boleh ambil mana-mana. Baik. Kemudian kata dia lagi. Dan kalau jugalah mana kata pada sifat tadi tak ada
ruang untuk meninggalkan ataupun tak ada pilihan sama ada boleh buat ataupun boleh tak buat, maksudnya dia kena buat. Baik. Maka niscaya tentulah wajib perbuat atau mustahil perbuat. Jadi hukum dia begitulah, sama ada kena buat ataupun kena tak buat. Baik. Jadi kalau begitu, maka jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin itu jadi qadim. Jadi dalam keadaan kalau Allah diwajibkan kata membuat sesuatu, Allah diwajibkan membuat sesuatu, maka tentulah apa yang dia buat tu akan bersifat dalam keadaan qadim. Dalam keadaan maknanya serupa macam Allah jugalah. Dia tak mari dalam keadaan, maknanya lawan qadim tu kita kata apa? Tak baharu. Ya. Jadi bila Allah tadi wajib, bila mana kata semua benda yang mana yang ada ini Allah kena buat, maka tentulah perkara tu maknanya bersifat dengan qadim. Tak, benda yang Allah berwajib kena buat tadi tentulah mana kata sifatnya jadi qadim. Sifat jadi qadim. Kenapa? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Tak? Yang wajib pada akal kita ni, tentulah mana kata sifat dia qadim dan iaitu mustahil. Bagaimana kita nak sebut kata makhluk ni qadim sedangkan makhluk ni baru? Ya? Jadi kalau baru ni maksudnya, ya, tentulah ada pilihan pada Allah Subhanahu wa taala nak buat ataupun tak buat. Kerana kalaulah dalam keadaan ya Allah tadi wajib melakukan sesuatu ataupun mencipta makhluk ini, maka tentulah makhluk tadi akan bersifat macam Allah. Qadim serupa. Tak? Dalam keadaan mananya sifat yang wajib pada Allah pun mana gitu, maka sifat itu juga duduk pada benda yang disebut sebagai makhluk. Jadi ketika itu hukum dia mustahil kerana benda ni benda baru. Jadi benda baru ni dia belum tentu dan tentu ada. Tak? Maknanya contohlah macam hari ni kalau kita katakan satu kereta dia akan keluar mana kata model baru. Ada tak? Belum lagi. Pasal apa? Pasal ada kemungkinan kilang tu akan keluarkan, ada kemungkinan tak keluarkan, ikut kilang tu lah. Dia baru sebut kata nanti akan dikeluarkan model baru kereta sekian-sekian jenis. Reganya sekian-sekian. Tapi masa tu ada tak? Tak ada. Dan keluar tak keluar tu bergantung kepada kehendak kilang tu lah. Pasal kalau dia dah buat siap-siap, bukan benda baru lah. Benda dah sedia ada. Tu yang tadi. Kalau wajiblah Allah itu buat satu benda, bermakna benda yang Allah buat tu dalam keadaan dah sedia ada. Ataupun yang kita namakan sebagai qadim. Jadi ketika itu makhluk ni sifat dia bukan begitu. Ya, makhluk ni sifat yang Allah jadikan. Benda yang baru. Benda yang maknanya tercipta dalam keadaan baru. Jadi itu yang menunjukkan bahawasanya harus bagi Allah tadi. Bukan wajib. Kerana kalau wajib, tentu dah dikira sebagai bukan benda baru. Tak? Benda dah sedia ada. Ni bukan benda baru. Kerana bila dah benda sedia ada, maka dah tentu dia ada dah. Atau tadi, kerana kalau kata sedia ada tu memang dah dibuat. Memang wajib dah orang tu kena buat. Kerana kalau dia tak buat, mana benda tu ada. Jadi bermakna itulah yang disebut sebagai persoalan harus tadi. Benda-benda yang disebut sebagai persoalan harus. Perkara yang maknanya Allah tadi boleh cipta dan Allah boleh tak cipta. Itu hukum akal kita lah kalau kita nak fikir begitu. Macam kita kata tadi lah. Bermakna kalau tak ada pilihan. Maknanya kalau Allah tu tak ada pilihan untuk buat, maka bila Allah ada tu Allah kena cipta semua benda yang dia kena cipta, bermakna semua benda yang dicipta tu dinamakan sebagai qadim juga. Macam zat Allah jugalah. Sebab kalau nak kata makhluk itu ialah benda yang baru dicipta. Tak?
Tapi bila Allah dah dipaksa, macam contoh kata terpaksa ataupun memang menjadi kewajipan kepada dia untuk untuk mana kata dia buat benda tu, maka kita sebut kata benda tu pun dalam sifatnya sedia kala. Sedangkan sifat sedia kala ni hanya ada pada zat Allah sahaja. Bukanlah maknanya pada makhluk. Jadi ketika itu kalau kita nak katakan sifat sedia kala ada pada makhluk, tentu akal kita menolak. Jadi menunjukkan bahawasanya sifat harus itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya bukan wajib, tak mesti. Ya, Allah nak jadikan ataupun Allah tak jadikan itu terpulang. Macam tadilah. Kita kata contoh tadi dah, satu iklan baru. Contoh tadi lah, model kereta baru. Bermakna ada tak benda tu lagi? Belum. Ya, baru kita kata benda baru. Tapi kalau benda tu dah ada, mana pula datang benda baru pula? Tak. Kita kata nah, aku baru beli. Dah karat dah. Mana mari pula benda tu baru. Bila kata baru, dulu tak ada, tapi yang dia bagi tu kita tengok dah 3 tahun sudah. Tak? Makanya tak jadi baru lah. Jadi makhluk ni tadi tak jadi dalam keadaan baru kalau sekiranya Allah itu dalam keadaan tidak ada sifat harus bagi zat dia. Gitulah kita nak faham dengan ringkas gitu senang. Dalam keadaan kita katakan tadi bahawasanya pada zat Allah ni ada sifat harus. Maksudnya Allah nak buat apa yang dia nak buat, dia boleh buat, dan apa yang kita makna kata dia tak nak buat, maka Allah pun boleh tak buat. Kenapa? Kerana apa yang kita lihat tu menunjukkan benda ni baru. Bukan benda yang sedia kala. Benda yang sedia ada dah. Ni benda baru. Perkara-perkara yang datang kemudian. Perkara-perkara yang datang mana kata selepas daripada tu. Gambaran dia begitulah. Tak, gambaran di hari ni macam-macam tak. Kita kata benda yang baru gitulah. Dalam keadaan nak sebut kata harus. Kita yang kita ni sebab kata nak buat apa senang. Kilang. Tak. Ataupun mana kita kilang keluar jenama telefon baru. Dia kata telefon akan keluar tahun depan. Dia bagi siap dah ni apa semua rega, tapi ada tak? Belum lagi. Ya, belum lagi keluar benda tu. Dan dia bila dia sebut kata benda tu baru, wajib tak dia kena keluarkan? Tak. Terpulang dia lah. Dia baru cadang aja. Tak? Dia baru cadang. Dia tunjuk kata yang ni mana kata perkara yang dia akan keluarkan tahun depan, model baru sekian-sekian apa semua, dengan semua dia punya spek apa semua. Tapi sama ada jadi tak jadi, atas dia lah. Kalau dia rasa dengan keadaan dia keluarkan tadi boleh dapat untung, mungkin dia akan keluarkan. Jadi kalau dia rasa mungkin dalam keadaan mana kata tak ada memberikan pulangan, maka boleh jadi dia batalkan. Tapi itu mana dalam keadaan yang dia buat tadi tu bukan dia sebut sebagai perkara yang mana kata wajib untuk dia buat. Itu kata pilihan tadi. Sebab kalau kata dia dah buat, bermakna benda tu benda yang sedia ada. Itu bukan benda baru. Sedangkan makhluk ni semua kita kata benda baru. Kita ni Allah cipta. Maknanya semua kita tengok tu benda-benda baru. Tak? Bermakna kalaulah misal kata benda tu dah lama, kita tak kata baru. Kalau benda tu dulu dah ada, mana kita tak kata benda tu benda baru. Jadi benda baru ni terhasil bila? Kalau sekiranya mana kata Allah tak buat, baru jadi. Kalau Allah tak nak buat, tak jadi. Jadi ketika itu memberi pemahaman kepada kita, maka Allah tu sifatnya sifat ada pada Allah tu sifat harus. Sifat yang harus, dan tidaklah wajib bagi Allah untuk mencipta sesuatu yang dia hendak. Ataupun kalau Allah tak nak cipta pun boleh juga. Pilihan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah untuk kita faham benda yang disebut sebagai sifat harus. Kita kaitkanlah dengan apa yang kita jumpa dalam hidup ni. Bila kata benda baru tu, mana orang tu baru buat. Jadi bila dia buat tu, dia ada pilihan sama nak buat ataupun nak tak buat. Ya, kalau sekiranya kalau bukan, maknanya bukanlah. Kalau dah memang wajib, bukanlah. Macam kita kata orang buka kedai. Tak?
Kita pergi, tak buka. Tak. Petang tadi baru buka. Pasal apa? Pasal petang tu baru dia buka kedai. Baru dia nak buka petang tu. Pagi kita pergi, dia dia tak buka. Tapi kalau daripada pagi dah buka, kita kata kedai tu baru buka ke dah lama buka? Lama dah buka. Daripada pagi tadi dah buka. Tak, pasal apa? Pasal memang dia kena buka kedai. Dalam keadaan bila dia dah kena buka kedai tu terbuka sampai petang. Tapi kalau kata dia tadi ada pilihan sama ada nak buka ke tak buka, maka ikut dia lah. Tak? Mungkin kadang-kadang kita pergi pagi tak buka, petang baru dia buka. Tak? Buka 5 minit tutup pula. Tak? Dalam keadaan pilihan pada dia. Jadi kalau kita nak faham tentang persoalan mana kata sifat harus ni, jenis kata kita maknanya lihat kepada persoalan benda yang kita namakan sebagai baru ni. Bila benda baru ni dia dulu tak ada. Kemudian baru ada, dan ada tadi bergantung kepada pilihan orang yang membuat dia. Jadi kalau orang tadi tidak, baru wujud. Kalau tidak, tak ada. Itu senang kita faham kata sifat harus pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalaulah Allah tu wajib buat, tak ada pilihan, maka kita tak akan namakan dah benda baru. Itu benda asal. Tak? Ni benda asal, benda sedia ada dan seumpamanya. Baik, jadi insyaAllah kita akan sambung dan keterangan kitab ni. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Kemudian nanti kita masuk pula pada menghuraikan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul pula. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan Rasul tadi dengan jalan tafsil. Maka aku berkata, bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu 4 sifat yang aku akan huraikan dia. Wallahu a'lam. Nanti kita bincang pula tentang sifat-sifat yang wajib pada Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat untuk Allah ni kita dah tahu dah, yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Kemudian kita nak bincang pula tentang sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil dan juga yang harus bagi Rasul-Rasul yang Allah utuskan kepada manusia. Dan kita bincang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan yang lain selain daripada itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita berkongsi penjelasan dan penerangan yang diterangkan oleh para ulama berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah dan juga kepada perkara-perkara yang wajib untuk kita beriman. Mudah-mudahan kita memahami persoalan ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.